strategi kita untuk kelas pada kali ini. Okey, untuk tajuk yang kita akan bincang pada pagi ini, okey, para pelajar boleh tengok gambar yang tertera pada skrin ini. Ada dua gambar. Kedua-duanya adalah berkaitan dengan makanan. Okey, makanan yang kita selalu ambil setiap hari untuk meneruskan kehidupan. Okey. So, tajuk kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan reka bentuk makanan. Okay. Untuk tajuk reka bentuk makanan ini sebenarnya ada beberapa subtopik yang kita akan pelajari. Tapi untuk pagi ini kita akan belajar dua subtopik. Yang pertama iaitu mentarifkan reka bentuk makanan, dan yang kedua kita akan menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Okey. Makanan adalah keperluan setiap individu adalah berbeza kerana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Okey, iaitu dari segi fisiologi, dari segi agama, budaya dan juga geografi, iaitu kedudukan dia. Okay, dan keperluan setiap individu, maka reka bentuk makanan yang dihasilkan perlulah mampu menarik perhatian mata yang memandang. Maknanya, sekali dia tengok makanan itu, dia dah tertarik. Dia belum lagi rasa. Itu just dia tengok saja pada makanan yang kita hasilkan itu. Okey? Okey, kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu mentakrifkan reka bentuk makanan. Okay. Untuk mentakrifkan reka bentuk makanan ini, kita tengok kepada dua aspek, iaitu yang pertama dari aspek reka bentuk. Okay. Kita dah belajar masa tingkatan 1 apa itu reka bentuk. Okay. Reka bentuk bermaksud pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Okay. Dan produk yang dihasilkan itu mestilah mempunyai nilai estetika, mempunyai fungsi, keupayaan, pembuatan dan juga kebolehpasaran. Okay. Kita tak buat produk yang tiada fungsi, yang tiada apa-apa. Okay. Produk yang kita buat itu mestilah mempunyai nilai-nilai ini. Okay. Itu dari segi aspek maksud reka bentuk. Okay. Kemudian kita tengok maksud makanan. Apa itu makanan? Makanan ialah sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejah atau cecair. Makanan itu dalam bentuk pepejah atau cecair dan dihasilkan daripada haiwan, daging, apa semua, ikan, ataupun daripada tumbuhan. Tumbuhan contohnya sayur-sayuran, buah-buahan. Okay. Daripada sumbernya adalah haiwan ataupun tumbuhan, dan ciri-ciri makanan terdiri daripada berbagai tekstur, rupa, rasa, bau dan juga warna. Tekstur, rupa ni, warna ni adalah elemen-elemen reka bentuk yang kita dah belajar masa tingkatan 1. Kemudian takrif reka bentuk makanan. Kita gabungkan maksud reka bentuk dan maksud makanan tadi, maka maksud reka bentuk makanan ialah
aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Mesti ada inovasi, mesti ada kreativiti. Inovasi ini maknanya pembaharuan. Dia tak sama. Mungkin makanannya adalah sama, tapi kita inovasikan. Contohnya nasi lemak. Okay, nasi lemak biasa kita tengok nasi lemak sambal ikan bilis. Tetapi di Cameron Highland, siapa yang pernah datang di Cameron Highland, contoh inovasi nasi lemak dia buat nasi lemak sambal strawberry. Simbolik di Cameron Highland lah. Okey, itu dari contoh inovasi yang dihasilkan. Okey. Dan reka bentuk makanan dipengaruhi oleh permintaan pengguna, budaya, sosial, tempat dan cara hidup sesebuah masyarakat yang berubah mengikut trend. Okay. Dia sentiasa berubah. Dulu macam mana, sekarang trend sekarang macam mana, so dia berubah mengikut trend. Okay. Itu maksud reka bentuk makanan. Okay. Dan reka bentuk makanan boleh memberikan nafas baharu dalam membangunkan sektor makanan di negara ini. Okay. Sektor makanan ini adalah satu sektor yang kita katakan dia tidak akan habis. Akan tamat dia punya permintaan kerana manusia sentiasa akan makan. Okay? Dia tak macam sektor pelancongan. Sektor pelancongan mungkin akan terjejas bila contohnya COVID-nya orang tak pergi melancong, terjejas. Tapi untuk sektor makanan ni, walaupun dia terjejas mungkin kurang lah. Okay? Sebabnya orang pun akan makan. PKP duduk di rumah pun akan makan. So, dia tidak akan terjejas lah. Okay? Dan reka bentuk makanan menawarkan sumbangan inovatif dalam industri makanan yang akan berkembang secara berterusan. Okay? Dan dalam aspek dalam reka bentuk makanan ini terdiri daripada beberapa aspek, iaitu yang pertama dari segi proses, kaedah dan ruang tempat produk diproses, diedarkan dan digunakan. Makanan dari segi estetika, komunikasi dan juga perwakilan. Dari segi peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan dan mengambil makanan. Dari segi semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Dan setiap kaum di Malaysia mempunyai makanan tradisional yang unik dan menarik. Contohnya kita tengok 3 jenis makanan ini. Ini nasi lemak. Nasi lemak terkenal biasanya dikaitkan dengan kaum Melayu. Walaupun sekarang ini semua kaum makan nasi lemak, tapi bila sebut nasi lemak, dia simbolik kepada kaum Melayu. Yang kedua ini apa ni? Chapati ke roti canai ke apa ni? Okay. Ini simbolik dengan kaum India. Okay. Dan yang ketiga ni kuih apa ini? Ini simbolik dengan kaum dengan makanan dia boleh menggambarkan identiti kaum di Malaysia. Dan makanan tradisional pelbagai kaum ini telah diinovasikan dari segi reka bentuk untuk dikomersialkan mengikut trend. Klasifikasi reka bentuk makanan. Ada 2 klasifikasi dalam reka bentuk makanan ini, iaitu
reka bentuk susunan makanan dalam pinggan atau bekas. Contohnya kita buat hidangan pasta, mi goreng, nasi lemak contohnya. Bagaimana kita susun bahan-bahan makanan tersebut dalam pinggan tersebut. Macam mana kita buat, kita letak dia punya hiasan. Contoh kita letak salad, kita potong carrot. Kita bagaimana kita dari segi susunan makanan dalam bekas. Dan yang kedua, dari segi reka bentuk pada makanan itu sendiri. Pada makanan itu bagaimana kita design, contohnya kek, donat contohnya. Kita design makanan itu contoh dari segi bentuk, dari segi warna pada makanan itu sendiri. Itu saja untuk sesi kali ini. Kita berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. So jangan lupa untuk subscribe dan tekan notification button supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti kelas-kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih.